Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong, I won't stop to the top, so you better back off and get lost. Okey, tadi tu saya punya proses-proses untuk saya setting isi baja saya. Yang ini kita pakai injektor je, senang. Jadi hari ni saya nak share dekat korang sebersikit pasal injektor ni. Jom saya bawa korang jalan-jalan tengok injektor. Okey, kita start daripada kepala pipe ni. Ini sumber air kita. Kita akan terus straight masuk dekat tangki. Okey, nampak dekat tangki ni saya ada letak satu pelampung dekat sini. Nampak. Tangki saya ni kecil je. Yang itu 300 gallon, yang ini 150 gallon. Memang kecil. Saya tak pakai tangki besar-besar pun. Daripada tangki tu saya terus pasang valve dekat sini. Lepas tu saya pasang one way valve. Yang ini jenis swing tau. Jadi bila pasang yang swing ni kita kena dongakkan sikit. Nampak saya lapik bata tu. Kalau kita pakai spring tak payah dongak pun tak apa. Tapi saya suka pakai swing sebab dia punya flow rate dia lebih tinggi. Dekat sini saya tap satu lubang. Saya letak valve. Lepas tu saya masuk dekat saya punya injektor. Air tu naik ke atas. Lepas tu dia patah balik dekat sini. Jadi pump ni sedut. Dia akan sedut sini juga. Pipe ni juga. Dia aliran air tu akan pergi sini. Naik atas. Turun bawah. Masuk balik pump. Lepas tu dia pergi dekat kebun. Pada injektor ni kalau korang boleh tengok betul-betul. Yang ni dia ada arrow tau. Arrow ni mesti menghala ke atas. Dia tak boleh ke bawah. Kalau dia ke bawah, memang air kita akan tak stabil lah dia naik. And then ini lagi satu. Ini barang, ini ialah one way valve. Korang boleh tengok dekat sebelah tu dia ada arrow dia. Arrow ke sini. Ini ialah one way valve. Ini bukan union. Okey, kena pakai benda ni sebab takut air tu backflow masuk dekat dalam kita punya tangki. Lepas tu daripada one way valve ni, saya masuk ke kepala pipe ni. Kepala pipe ni saya beli kat Mr. DIY je, kepala pipe tandas. Lepas tu kita akan sambungkan dengan flow meter and then terus masuk dekat dalam tangki baja kita. Dekat dalam tangki baja kita ni, kalau korang boleh tengok, hujung kepala pipe ni saya letak filter tau. Saya letak filter macam ni. Dan saya beratkan lah. Okey, saya letak filter macam ni. Filter ni saya beratkan dia dengan pipe ni sebab takut dia tak dapat, takut dia terapung muncung dia. Itu memang common mistake lah, common benda yang selalu terjadi kat kebun. Bercakap pasal flow meter, korang tengok saya punya flow meter ni, dia punya saiz ni kita baca dalam LPM. Maksimum dia naik 1.8, minimum dia 0.18 LPM. Sebelum kita beli kita punya flow meter tu, kita kena tengok dulu saiz kita punya injektor, Venturi injektor tu Kita tengok dia punya suction rate. Kita tengok dia punya minimum suction rate berapa, maximum suction rate berapa. Dan kita akan beli flow meter based on suction rate dia. Sebab apa kita nak beli macam tu? Sebab contohlah kalau kita pakai Venturi kita kecil, lepas tu kita pakai flow meter kita yang range-nya tinggi, besar, dia akan jadi meter berat. Sebab suction dia tak kuat, suction dia sikit aja, tapi meter kita bukan main berat. Jadi dia akan naik sikit je, dia tak akan dapat guna full range flow meter kita tu. Jadinya kita kena pilih saiz injektor kita dulu, baru kita pilih saiz flow meter kita. Tapi sebelum kita pilih saiz injektor, kita kena tahu saiz kapasiti kebun kita dulu macam mana. Bukan saiz lebar dia tau, tapi kita kena tengok saiz flow rate dia dulu. Macam saya ajar sebelum ni, untuk tengok flow rate kebun kita, kita kena pakai Netafim. Benda ni memang wajib sebab dia ada fixed flow rate. Netafim yang saya masukkan benda ni benda ni. Kalau kita tengok pada sini dia ada tulis 2, lepas tu sebelah ni ada tulis LPH. Tapi dia dalam liter per hour. Kita punya Venturi dalam liter per minit. Jadi convert lah. Tapi korang kena take note pasal pump ni. Yang ini korang kena tengok balik video video saya buat kiraan pump tu. Bila korang nak pasang injektor ni, korang kena tambah 1 bar dia punya operating pressure. Sebab injektor ni dia tarik lebih kurang dalam 1 bar lah. Dia akan reducekan korang punya pressure dalam 1 bar. Jadinya korang kena lebihkan sikit. Korang tak boleh follow sistem piping yang sebelum ini. Jadinya korang kena kira dulu kat situ. Jadinya korang boleh check out video tu, baru korang boleh buat injektor ni. Bila korang pasang injektor ni, benda yang perlu korang ingat ialah jarak ini dengan injektor kita sini kan. Jarak ini dengan jarak ini dia kena sama.
Dia tak boleh sini pendek, sini panjang sangat, ataupun sini terpendek, sini panjang sangat. Dia tak boleh macam tu. Nanti dia punya sedutan tak stabil. Kalau korang boleh tengok saya punya pipe ni, satu ni saiznya 2 inci, satu lagi saiznya 1 inci. Sebab saya pakai pump 2 horsepower, outlet dia 2 inci. Jadi saya kena pakai pipe 2 inci lah. Andai kata kalau korang pakai pipe 1 inci dekat sini, pipe utama 1 inci, yang ini korang kena pakai saiz 3 suku ataupun setengah inci. Tapi saya suggest setengah inci lah. Sebab apa kita kena bising motor sini. Sebab apa kita kena pakai saiz kecil sikit? Sebab kalau kita pakai saiz dia terlalu besar, jadi air tu dia susah nak pergi ke kebun. Dia akan lebih berpusing dekat pump je. Kita nak kena kecil sikit. Jadinya selebihnya akan pergi kat kebun. Mana yang ditarik oleh pump akan masuk dekat pipe yang kecil. Sistem injektor ni dia gunakan Venturi punya injektor yang diolah daripada Bernoulli principle yang kita panggil sebagai Venturi effect. Venturi effect ni kita boleh jumpa dekat carburetor motor ke kereta ke. Cuma carburetor ni dia campur minyak dengan angin untuk buat combustion dekat dalam enjin kan. Tapi untuk injektor ni dia gabungkan baja dengan air. Dia macam gitu. Jadinya dia kena ada nisbah yang betul untuk sistem ni berjalan dengan lancar. Saya jumpa dia punya sweet spot ialah nisbah 1/100 lah. Maksudnya 1 liter baja 100 LPM air. Sebab apa saya ikut nisbah ni? Sebab saya nak pastikan air baja yang sampai dekat saya punya kebun ni depan sampai belakang sekata. Kalau korang tak ikut nisbah ni, contoh kalau macam korang buat baja korang pekat sangat, dia tarik tu sikit aja, kebun korang pula flow rate-nya besar. Jadi apa yang berlaku ialah mungkin baja dekat belah depan korang akan dapat pekat, tapi baja dekat belah belakang korang akan dapat sedikit cair. Yang tu kita kena mixkan dia. Sebab kalau kita tengok pada combustion engine, kita tengok pada carburetor tu, kita memang boleh nampak kalau kata kita terlebih sangat minyak atau terlebih sangat angin, dia punya apa orang panggil, dia punya pembakaran tu akan jadi terlalu lean ataupun terlalu rich. Kita nak dekat balance tu. Jadi apa yang saya nampak sweet spot dia ialah 1/100. 1/100 yang saya masukkan tu, satu ni ialah baja, yang ini ialah air ataupun kita punya flow rate. Sekiranya korang punya kebun tu ada dalam 1000 pokok, okey, 1000 polybag. Jadi korang kena darabkan dengan 0.033 LPM. Yang ini ialah kita punya emitter Netafim. Okey, ini korang punya emitter. Jadinya 1000 kali dengan 0.033 bersamaan dengan 33 LPM. Maksudnya kat sini korang punya flow rate, korang kena masuk dekat sini. Jadinya korang kena bahagikan dengan 100. Jadi 33 LPM korang bahagikan dengan 100. Gerakkan titik 2 100, 1 2 1 2. Jadi korang akan dapat 0.33 LPM. Ini ialah nisbah yang korang kena guna. Ini ialah sweet spot suction. Kat sini. Jadi kalau kata korang punya flow meter tu kan macam ni, flow meter korang dari batang tengah ni, korang kena tarik korang punya baja tu main dekat dalam 0.33. Korang kena main di tengah-tengah lah. Katakan kat sini ialah 1.0, kat sini ialah 0.1. Jadi korang boleh main di tengah-tengah. Korang jangan main bawah daripada ini, sebab kalau korang main bawah daripada ini, apa yang akan berlaku ialah baja korang lagi sikit daripada air yang masuk dekat dalam pipe. Jadi korang bolehlah main antara 0.33 ataupun 0.4, 0.5, still boleh main lagi lah. Janjinya korang, ini ialah minimum dia. Ini ialah minimum dia. Bila korang dah dapat sweet spot dia ni, korang dah dapat dia punya sweet spot ni, barulah korang boleh beli Venturi korang. Korang boleh beli injektor korang. Kenalah minimum suction dia kena boleh sedut lagi rendah daripada ini. Lagi rendah daripada ini. Korang tak boleh beli yang
1 inci ke, sebab 1 inci dia terlalu besar. Jadi kalau untuk 0.33 ni korang boleh beli yang setengah inci macam tu, okey. Tapi kalau korang punya kebun, LPM korang lagi besar, flow rate korang lagi besar, korang kena beli injektor lagi besar lah. Korang kena beli Venturi yang lagi besar. Korang tak boleh pakai yang kecil. Yang first, kiraan dia korang kena dapatkan flow rate. Yang kedua, korang kena dapatkan saiz Venturi. Yang ketiga, korang dapatkan saiz flow meter. Saiz flow meter ni korang ikut sini je lah. Janganlah korang pakai, kalau korang punya Venturi ni kecil, janganlah korang pakai flow meter yang besar sangat. Korang kena beli yang sedang-sedang dia punya range lah. Injektor ni dia ada beberapa kelemahan yang kita kena monitor, iaitu kita kena pastikan sistem kita tak masuk angin. Kita tak boleh ada angin tau dekat sedutan ni. Maksudnya tangki baja ni jangan kosong, nanti angin masuk. Lepas tu satu lagi dekat kita punya flow meter ni. Dekat kita punya flow meter ni kita kena pastikan jangan ada angin masuk. Kena betul-betul sealkan dia. Sebab kalau ada angin masuk, memang dia punya sistem ni jadi tak berapa nak stabil. So benda-benda macam ni korang kena monitor sendiri. Nak guna kita punya injektor ni senang je. Jom saya bawa korang macam mana cara kita nak guna injektor ni. Jom. Okey, first kali korang kena buka dulu valve ni. Yang ni untuk pastikan air kita masuk dekat dalam kita punya Venturi lah. Lepas tu kita akan jalan pump Pump saya jalan kat sini je, saya on. Okey, sekarang pump kita dah jalan. Sekarang ni kita nak setting kita punya flow meter ni. Kita nak setting dia punya pelampung ni bagi sama kiri kanan. Okey, korang nampak dekat kosong Jadi kita akan pulas benda ni. Kita akan buang dia punya buih dulu. Lepas tu kita akan pulas. Kalau macam sekarang saya buat, dia naik sampai dekat sini 0.6. Okey. Ini pun sama. Kita buang dulu buih dia. Naik 0.6. Okey. Bila dah balance kiri kanan ni, kita akan check dekat kita punya sini. Kita akan check dekat kita punya kepala pipe ni. Berapa isi dia. Okey. Lepas tu kita akan tutup pump lah. Lepas tu kita ambil kita punya isi meter ni, kita on dulu. Lepas tu kita ambil kita punya ni, kita baca berapa dia punya bacaan. Okey, macam korang nampak ni bacaan dia 1.52. Okey, bila 1.52 ni, nanti korang adjust lah dekat situ sampai dapat desire isi korang. Macam tadi saya naikkan dia dalam 0.6. Jadi kalau korang nak pekat sikit, korang lebihkan sikit. Nanti korang akan dapat isi yang korang nak. Sistem injektor ni sebenarnya mudah je. Saya nak kata saya yang cipta sistem injektor ni, sebenarnya tak. Banyak dah saya tengok sistem, saya tengok online, saya tengok depan mata, saya tengok semua sistem yang ada dekat pasaran. Saya tengok dia punya asas dia sama. Jadi saya ambil dia punya asas tu, saya cuba convertkan supaya benda ni jadi murah, jadi mampu milik untuk marahan kan. Jadinya saya buatlah sistem ni. Cuma apa yang saya terkilan ialah ramai orang yang jenis claim benda ni, sistem ni dia punya, sedangkan benda ni dah lama gila ada kat pasaran. And then ada juga yang jual sistem ni. Sebenarnya sistem ni murah. Kalau kita tengok pada injektor tu baru RM20 satu, pakai 2 RM40. Flow meter tu RM50 satu, pakai 2 baru RM100. Jadi kat situ kita boleh tengok baru RM140. Bukan mahal sangat pun. Campur one way valve, campur pump apa semua tu kira mahal lah. Tapi dekat injektor tu tak mahal. One way valve tu, katakan one way valve tu RM15 je satu kan, baru RM30. Jadi kat situ kita baru ada lebih kurang 40, 50, 60, 70, baru RM170 untuk sistem ni. Tapi ada orang jual sampai RM2,000, RM1,500. Saya tengok macam, aduh, macam ni saya kena buat video ni. Bukan sebab apa, saya tak nak. Ada segelintir yang buat injektor ni tapi dia tak apa nak faham betul-betul injektor ni, and then dia jual. Bila sistem tu bermasalah, dia orang akan suruh rujuk saya punya video. Bila dia orang rujuk saya punya video, jadinya yang bersalah ialah saya, sebab saya yang memperkenalkan sistem ni. Jadinya korang boleh tengok saya punya video ni, korang buat sendiri. Saya beli benda ni dekat Shopee, korang boleh tengok sendiri harga dia berapa dan cara pasang dia, korang boleh follow teknik ni. Okey, jadi tu je lah video pasal injektor ni. Bukan susah sangat pun nak pasang injektor ni, senang gila. Saya buat benda ni tak sampai 2 jam dah siap.
tapi orang cas beribu-ribu. Jadinya korang boleh buat sendiri. Jadi korang boleh tahu sendiri apa yang silap dia, apa yang salah dia, kat mana yang tak betulnya. Korang boleh belajar sendiri benda ni, bukan susah sangat. Okey, itu je lah pada saya hari ni. InsyaAllah kita akan jumpa dalam next video. Assalamualaikum.